Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, Cikgu Nazruddin. Boleh mula dah Cikgu Nazruddin. Haji Izam pun dah ada. Oh, dah masuk ya? Okey, baik. Cikgu Nas dah boleh mula ke? Okey, sebentar ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita berkesempatan untuk sekali lagi berpeluang untuk kelas PDPR kita untuk minggu yang ke-30. Minggu yang ke-30 kita dah bersekolah sebenarnya. Okey, bagi untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 ni ada sebagainya yang baru masuk pada bulan 4 tempoh hari, jadi masih lagi baru. Okey, untuk makluman semua. Alhamdulillah, saya sebenarnya mengucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran dua orang tetamu istimewa kita pada hari ini yang turut berkesempatan bersama dengan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, baik. Tingkatan 1 Islah sepatutnya amat beruntung kerana anda terpilih untuk menjadi wakil kepada sekolah SMK Syam untuk bersama-sama saya, untuk sesi perkongsian yang mana tetamu kita iaitu Tuan Haji Muhammad Hizam bin Ibrahim dan juga Tuan Haji Muhammad Aziz bin Samad merupakan jemaah nazir daripada Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor. Jadi mereka berdua akan bersama-sama kita untuk melihat perjalanan sesi PDPR kita sepanjang tempoh 1 jam ini, insya-Allah. Okey, baik. Sebelum kita mulakan sesi PDPR kita, saya jemput Muhammad Izzuddin selaku ketua tingkatan untuk mulakan sesi kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum Tuan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih Muhammad Izzuddin. Sekarang kita nak mulakan sesi pembelajaran. Dijemput Saudara Firdaus Faisalani untuk memimpin bacaan doa supaya sesi PDPR kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Firdaus Faisalani atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Okey, baik, insya-Allah seperti biasa kita akan sambung sesi pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, terlebih dahulu boleh rujuk dekat ruangan chat. Okey, dekat ruangan chat tu kita akan lihat objektif pembelajaran dan juga standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran anda boleh rujuk dekat bahagian buku teks. Okey, bahagian buku teks digital untuk rujukan semua pada muka surat 96. Okey, jelas ya? Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, okey, saya nak tarik berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Okey, iaitu khasnya tajuk bab yang ke-9 iaitu pertempatan di Malaysia. Yang mana tajuk ini adalah merupakan kesinambungan daripada bab yang ke-8 yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu taburan penduduk di Malaysia. Okey, penduduk di Malaysia. Jadi ini tajuk bab yang ke-9 ini adalah kesinambungan daripada dia. Okey, yang mana nanti kita akan mempelajari dengan lebih jelas apa perkaitan antara taburan penduduk yang kita belajar pada minggu lepas tu dengan tajuk bab yang ke-9 ini. Okey, jelas ya? Jelas, Cikgu. Okey, baik. Terima kasih atas maklum balas.
Okey, kita sebelum kita mulakan, saya terangkan dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk membincangkan dua jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia. Yang keduanya, kita akan cuba untuk menjelaskan dengan contoh, menjelaskan dengan contoh pola-pola pertempatan yang terdapat di Malaysia. Okey, baik. Kita nak kaitkan dengan taburan pada bab yang ke-8 lalu. Kita lihat kepada standard pembelajaran. Okey, kita tengok pada standard pembelajaran. Di akhir sesi pembelajaran dan juga pengajaran ini, diharap anda, murid-murid dapat membincangkan jenis-jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia dan juga menjelaskan dengan contoh 4 pola pertempatan. Okey, untuk makluman semua hari ini, dalam tajuk bab yang ke-9 ini, kita hanya ambil 2 saja. Okey, yang pertamanya jenis pertempatan dan yang keduanya adalah pola pertempatan. Okey, kita tengok dulu satu video. Okey, satu video yang akan saya kongsikan untuk kita sebagai set industri pada hari ini untuk awak faham apakah sebenarnya yang kita pelajari. Okey, jadi tengok video ini baik-baik daripada awal sehingga akhir. Dia ada dia punya maklumat dan juga intipati. Okey, kalau ada yang tak nampak tolong maklumkan. Okey, minta maaf saya tertekan butang Google Meet pula. Sebenarnya nak aktif benda lain dah tertekan yang tu pula. Okey. Semua boleh tengok video tadi dengan baik. Minta tolong respon. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita dah tengok sedikit sedutan daripada video intro tadi. Boleh tak sesiapa cuba untuk jelaskan ataupun nyatakan apa yang awak dapat daripada video berkenaan? Okey, silakan. Siapa yang nak cuba? Berdasarkan video tadi kita tengok pada awal-awalnya adalah video berkaitan dengan jenis pertempatan di bandar. Okey, kita nak fokus kepada tajuk kita pada hari ini. Kita dapat lihat video berkenaan permulaannya adalah persekitaran ataupun environment daripada pertempatan bandar. Kemudian dibawa kepada scene yang kedua, kita dapat lihat scenery pemandangan pertempatan di kawasan luar bandar, iaitu di kawasan kampung. Kemudian kita tengok sedikit sedutan berkaitan dengan dua orang individu tersebut, pasangan suami isteri yang nak pulang beraya ke kampung. Dan akhirnya setelah mereka beria-ria nak balik ke kampung dengan semangat yang cukup tinggi, akhirnya dalam situasi pandemik COVID sekarang, saya nak kaitkan dengan situasi global sekarang ini. Okay, bila kita berada dalam situasi COVID tu, apa yang dapat kita lihat? Iaitu berlakunya kawalan perintah larangan untuk pergerakan kita keluar daripada lokasi masing-masing. Yang mana pada tahun ini dan juga tahun lepas sebenarnya, kalau siapa ingat, kita telah pun terpaksa duduk beraya di lokasi masing-masing, betul tak? Okey, saya nak tanya, ada tak sesiapa yang dapat balik kampung pada tahun ni? Hari tu ada tak yang balik kampung? Enggak ada. Ada orang kasihannya. Okey. Sekarang ni kita nak tengok. Okey, tadi awak dah tengok kan video tu? Cuba tengok dekat ruangan pool. Okey. Sekarang ni cuba awak tengok
situasi lokasi masing-masing sekarang ini, adakah anda melalui video yang awak tengok tadi, adakah awak ni berada daripada kawasan jenis pertempatan bandar ataupun pertempatan luar bandar? Cuba tengok, ingat-ingat balik. Sebenarnya awak ni duduk di kawasan mana sebenarnya? Mungkin daripada sini kita akan dapat kaitkan nanti Mungkin kita boleh ambil contoh, beberapa contoh untuk kita boleh kaitkan, relate dengan antara situasi semasa kita. Okey, kita tengok dekat ruangan pool ni dah ada 7 orang yang cuba respon. Okey, masing-masing boleh tengok dekat ruangan chat tu. Okey, dekat ruangan pool. Okey, dah ada 11 orang. Ramai daripada kawasan bandar. Boleh tak tolong respon siapa daripada kawasan luar bandar? Tolong angkat tangan, raise your hand. Sebab saya tak dapat nak tengok siapa. Oh, Akif. Akif dari mana Akif? Boleh tolong bagi tahu kawan-kawan? Dekat Rembau. Dekat Rembau. Okey, Rembau. Ya, Rembau jauh daripada Seremban. Ada lagi tak daripada luar ni? Ada 3 orang dah ni. Siapa lagi daripada kawasan pertempatan luar bandar? Kawasan luar daripada bandar besar. Bandar-bandar besar ni banyak banyak lokasi bandar-bandar besar. Siapa minta tolong respon? Okey, Izzuddin. Izzuddin. Izzuddin daripada mana Izzuddin? Jelebu cikgu. Daripada Jelebu. Wah, tu cukup-cukup jauh Jelebu daripada Seremban lebih kurang berapa 60 km ada. Kan, lebih kurang 60 km. Tu satu kawasan yang cukup-cukup jauh. Okey, baik. Saya tak nak lengahkan masa. Kita teruskan kepada sesi PDPR kita. Sekarang ni dah boleh sekejap Okey, kita lihat kepada subtopik yang pertama, iaitu kita akan mempelajari jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Okey, kita lihat yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pertempatan? Siapa nak jelaskan secara ringkas apa yang dia tahu dengan maksud pertempatan? Sebab pertempatan ni awak dah berada dalam kawasan pertempatan masing-masing. Cuba respon terus. Respon, siapa nak respon? Silakan. Izzuddin boleh respon, Izzuddin? Boleh Apa yang cikgu. anda faham dengan pertempatan? Okey, secara ringkasnya, apa dia pertempatan? Tempat tinggal manusia. Pertempatan merujuk kepada tempat tinggal manusia, iaitu tempat tinggal kita lah. Tak kira lah kita tinggal di bandar ke, kita tinggal di kampung ke, semua merujuk kepada pertempatan. Yang mana dalam taburan penduduk pada bab yang ke-8 dulu, kita dah tengok kenapa negara kita di Malaysia mempunyai taburan penduduk yang tidak sekata, kerana ada lokasi-lokasi tertentu taburan penduduknya tertumpu di sesuatu kawasan. Lebih ramai orang minat untuk tinggal di bandar. Seperti mana kita tengok dekat dalam pool tadi kan. Okey, ramai yang pilih, sekejap saya tengok balik, ramai yang kata dia datang daripada pertempatan luar bandar. Maknanya awak ni berada di kawasan bandar-bandar besar. Okey, jadi kita tengok ada 2 keping gambar dekat sini. Okey, ada 2 keping gambar. Ini menunjukkan 2 gambar di antara pertempatan di bandar dan juga pertempatan di luar bandar. Siapa nak bagi tahu rumusan, nak menjelaskan apa yang boleh dinyatakan sebagai perbandingan antara pertempatan bandar dan juga luar bandar? Silakan. Okey, Iman Najwa. Terima kasih. Silakan Iman. Perbezaannya, pertempatan di luar bandar menggunakan kayu untuk membuat rumah dan juga pertempatan bandar menggunakan batu untuk buat rumah. Okey, baik, bagus. Terima kasih Iman atas jawapan. Okey, Iman dah dapat tengok daripada gambar ni je, Iman dah dapat nyatakan dengan baik. Okey, kita lihat apakah jenis-jenis pertempatan luar bandar dan juga bandar. Okey, kita tengok antara ciri-ciri. Dia ada 2 perbezaan saja. Okey, yang mana tadi kita dah tengok ciri luar bandar dan juga bandar. Sekarang kita tengok apa yang membezakan pertempatan luar bandar dan juga bandar. Kita tengok yang pertama. Okey, di sini awak boleh buat peta buih. Terpulang nak gunakan kaedah peta buih berganda ke ataupun peta buih. Buat satu peta buih, nyatakan di sini ciri-ciri pertempatan bandar. Okey, awak nyatakan yang pertama, di bandar penduduknya adalah melebihi berapa? Lebih 1,000 orang. 10,000 orang. 10,000 orang. Kawasan yang begitu ramai, begitu padat. Okey, jadi kita tengok kemudahan asasnya pula adalah pelbagai. Sebagai contoh, kita dapat lihat kat sini. Ada beberapa sektor, sektor ekonomi yang menjadi keutamaan di kawasan bandar ini, iaitu antaranya ada kilang. Okey, saya nak tanya awak semua, ada tak
salah satu sektor ekonomi ini berada di lokasi masing-masing? Ada tak? Siapa nak Ada. respon? Ada. Okey, saya Ahmadi nak respon nak. Apa benda sektor ekonomi yang ada di kawasan tempat tinggal anda? Kilang. Kilang. Okey, bagus. Okey, antara lain kita tengok kita ada ciri kediaman yang moden. Maksudnya di sini kawasan-kawasan pertempatan bandar ini mempunyai kawasan pertempatan yang moden. Binaan rumah yang baru yang menggunakan batu. Kita tidak menafikan pertempatan luar bandar. Kita tak kata pertempatan luar bandar ni kuno ataupun terlalu teruk. Tidak. Tapi ini adalah salah satu ciri dia. Baik, kita tengok antara lain, antara sektor-sektor yang ada iaitu pembinaan. Ni di kawasan bandar-bandar besar ni kita boleh tengok begitu banyak binaan-binaan bangunan yang besar. Kemudian kita ada pusat pentadbiran. Sebagai contoh, kita ada pusat pentadbiran kita, pusat pentadbiran Malaysia kita. Siapa ingat? Iaitu di mana? Putrajaya. Di Putrajaya. Okay. Jadi ini antara lain Putrajaya sebelum dia berpindah daripada Kuala Lumpur. Okey, baik. Di kawasan bandar-bandar besar juga ada perkhidmatan-perkhidmatan. Antaranya kita ada seperti yang kita dapat lihat, iaitu pejabat pos, balai bomba, balai polis, sekolah, bank dan sebagainya. Itu adalah merujuk kepada perkhidmatan yang dibekalkan kepada masyarakat sekitar. Okay, kemudian kita ada perniagaan, iaitu pasaraya dan juga jualan secara rutin. Okey, jelas ya? Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita tengok pula apakah yang dimaksudkan dengan ciri-ciri pertempatan luar bandar. Okey, kalau di pertempatan bandar tadi kita dapat jelas tengok penduduknya melebihi daripada 10,000 orang. Okey, di sini pertempatan luar bandarnya pula kurang daripada 10,000 orang. Dan juga kemudahan asasnya adalah minimum, sedikit sangat. Tidak seperti banyaknya seperti di pertempatan bandar. Okey, kita lihat di sini dia katanya kawasan kediaman adalah sederhana dan bercirikan tradisional. Seperti yang kita tengok pada gambar mula-mula tadi, kawasan perumahannya bercirikan menggunakan kayu seperti yang Iman nyatakan tadi. Okey, antara lain sektor-sektor ekonomi yang khusus biasa kita dapat jumpa di kawasan pertempatan luar bandar, antaranya melibatkan sektor ekonomi pertanian. Contohnya pertanian padi, getah dan juga kelapa sawit. Okey, antara lain kita ada industri desa ataupun industri kecil sederhana yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kecil. Contohnya di Terengganu kita ada perusahaan pembuatan apa ni? Siapa nampak gambar ni? Buat apa? Ni menjemur keropok kering. Kemudian kita ada pembuatan labu sayung. Ni khususnya kraft tangan, merupakan kraft tangan yang terdapat di Perak. Kemudian kita ada penternakan, antara contohnya penternakan ayam, penternakan lembu, kambing dan juga penternakan ikan dalam sangkar. Ni kita ada penternakan ikan dalam sangkar. Okey. Sekarang ni ada tak nak tanya apa-apa soalan berkaitan dengan dua jenis pertempatan ni? Jelas kita ada dua jenis pertempatan, iaitu pertempatan. Siapa nak respon? Ada boleh respon Adam? Pendapatan bandar dengan pendapatan luar bandar. Dengan pertempatan luar bandar. Bagus. Okey, baik. Boleh tak sesiapa jelaskan sedikit secara ringkas apakah ciri-ciri pertempatan bandar dan juga pertempatan luar bandar? Okey, ciri pertempatan bandar. Siapa nak cuba? Firdaus. Okey, silakan Firdaus. Terima kasih kerana berani mencuba. Apa antara ciri-ciri pertempatan bandar? Pertempatan bandar jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Okey, bagus. Jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Okey, lain ada tak sesiapa nak cuba ataupun Firdaus nak selesaikan? Okey, Akif. Silakan Akif. Kalau pertempatan luar bandar, ada banyak pokok. Kalau dalam bandar tak ada banyak sangat. Okey, bagus. Okey, tahniah Akif. Akif nampak dari sudut yang berbeza. Akif nampak dari segi demografi dan juga geografi. Kita dah belajar geografi ni kena kaitkan dengan semua lah. Bukan saja sama ada berkaitan dengan manusia, malah dengan berkaitan dengan alam sekitar. Akif dapat jelaskan dengan baik. Maksudnya Akif dapat lihat pertempatan di kawasan luar bandar lebih bercirikan pokok-pokok yang banyak, berbeza dengan kawasan bandar yang mana lebih banyak dengan apa? Lebih banyak dengan bangunan yang besar dan juga tinggi. Okey, baik. Cuba tengok dekat ruangan chat.
Okey, dekat ruangan chat saya ada tanya. Okey, tolong tengok. Adakah anda telah pun faham dengan objektif utama pembelajaran kita berkaitan dengan jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia? Okey, tolong vote dekat situ. Kalau tak faham, tolong maklumkan, insya-Allah nanti untuk sesi yang akan datang kita akan cuba buat pemurnian dan juga kita buat pengayaan untuk aktiviti yang ni. Okey, tahniah. Okey, ramai yang dah respon. Terima kasih. Okey, baik. Kita tengok. Kita dah pun selesai kepada objektif yang pertama. Sekarang ini saya nak test anda. Okey, nak test anda. Adakah anda dah faham berkaitan dengan apa yang kita pelajari? Okey, sekarang ni saya ambil masa sekejap. Okey, tengok dekat ruangan chat. Dapat tak dekat ruangan chat? Saya ada postkan word wall. Okey, saya bagi masa lebih kurang 2 minit untuk jawab soalan berkenaan. Setelah selesai, kembali semula ke dalam kelas ya. Jangan ponteng-ponteng. Okey. Siapa yang dah selesai nanti tolong raise your hand. Itu tanda awak dah berada kembali di dalam sesi Google Meet kita. Terima kasih. Okey, dah selesai ke? Ataupun masih lagi menjawab soalan? Okey, nanti awak punya jawapan tu tolong screenshot dan juga paste dekat ruangan grup Telegram kita ya. Tu untuk saya maklumkan. Okey, untuk makluman awak semua, pentadsiran kita tadi adalah merupakan pentadsiran untuk TP1. Okey, yang mana anda dapat menyatakan dengan baik perbezaan antara pertempatan bandar dan juga luar bandar. Okey, baik. Siapa yang dah berjaya siap, tolong angkat tangan supaya kita tahu semua dah berada di sini. Okey, ada lagi yang masih dalam mode quiz. Okey, sekarang ni sedang kita memang menghadapi ada beberapa masalah sebab ramai daripada kita datangnya daripada lokasi yang coverage dia tak berapa baik. Jadi saya faham tu ada antaranya yang on off dalam kelas. Okey. Saya ambil maklum atas keberadaan anda semua. Tak ada masalah. Jangan risau. Kita teruskan saja dengan sisi pembelajaran kita. Okey, baik. Boleh semua respon kepada saya. Dah selesai Tolong raise your hand. Sebagai tanda anda telah pun selesai. Okey, terima kasih Najmi. Okey, Amin faham kenapa tu? Tertekan Okey, baik. Terima kasih semua. Okey, semua dah kembali ke sini kan? Okey, kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, kita akan mempelajari subtopik yang kedua iaitu pola pertempatan di Malaysia. Okey, untuk makluman semua, dalam tajuk pola pertempatan yang terdapat di Malaysia ini, kita akan mempelajari 4 pola pertempatan utama. Okey, kita ada pola pertempatan berpusat, pola pertempatan berjajar, berkelompok dan juga berpusat. Okey, baik. Jadi, saya terangkan dahulu sedikit berkenaan dengan pola pertempatan tersebut. Okey, yang pertama kita ada pertempatan berpusat. Yang mana ciri-ciri pola pertempatan berpusatnya terdiri daripada bangunan yang banyak dibina secara rapat-rapat bagi menjimatkan ruang. Okey, kita boleh lihat pola pertempatan ini di kawasan persimpangan jalan raya, taman perumahan dan juga di kawasan pusat-pusat perindustrian. Ni saya ada tersilap ni, tertekan pula. Room ni sekejap sementara tu. Okey, kita sambung kepada sesi pembelajaran. Contohnya, lokasi-lokasi pertempatan berpusat ini terdiri di kawasan Bandar Tun Razak di Kuala Lumpur. Ni kawasan yang cukup pesat membangun. Sebagai contoh, kita ada pertempatan yang wujud akibat daripada dasar kerajaan, sebagai contoh di Putrajaya dan juga di Cyberjaya. Okey, ini saya terangkan secara ringkas. Sekejap lagi saya akan minta awak untuk bergerak dalam kumpulan, berbincang dan juga memilih ahli kumpulan untuk sama-sama untuk membentangkan aktiviti pada hari ini. Okey, kita tengok kepada ciri pola pertempatan yang seterusnya, iaitu ciri pola pertempatan berkelompok, yang mana bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah dekat kawasan pola pertempatan berkelompok ini, kawasan rumahnya agak kurang tetapi tidaklah begitu rapat. Sebagai contoh, dia duduk berkelompok satu kawasan.
Okey, yang mana kawasan ini terdapat dengan banyaknya di kawasan ladang-ladang getah dan juga kelapa sawit dan juga kawasan perkampungan nelayan, terutamanya di kawasan pinggir laut. Sebagai contoh, lokasi-lokasinya terdapat di kawasan pertempatan pembangunan tanah perkesetuan. Contohnya kawasan Felda. Ada tak daripada anda semua daripada Felda? Okey, kawasan Felda itu kawasan-kawasan luar bandar. Sebagai contoh, Felda Terolak di Perak, Felda Segitiga Jengka di Pahang dan juga kawasan perikanan di Besut, Terengganu. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kita ada ciri-ciri pola pertempatan berselerak. Okey, pertempatan berselerak ini jauh daripada kawasan bandar. Ini kita boleh lihat sebagai contoh, dikata binaan rumahnya adalah terdiri daripada jauh-jauh. Ini saya terangkan secara ringkas dulu. Nanti saya nak dengar buah fikiran daripada awak semua. Okey, yang mana kita lihat di sini, kawasan bangunan rumah-rumah ini susun aturnya secara berselerak. Dia tidak teratur. Kenapa? Antara salah satunya faktor pemilikan tanah persendirian. Okey, jadi tanah pusaka, rumahnya terdiri daripada kawasan yang jauh. Banyak terdapat di kawasan kebun-kebun kecil dan juga sawah padi. Contohnya di Pendang, Kedah dan juga sebahagian kawasan di Kundasang di Sabah. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kita ada ciri-ciri pola pertempatan berjajar pula. Okey, yang mana pola pertempatan berjajar ini juga dikenali sebagai pertempatan linear ataupun selari. Sebaris je. Sebagai contoh kita lihat susunan rumah dia tersusun secara deretan. Kalau macam contoh dekat tepi jalan raya, tepi sungai ataupun tepi laluan jalan kereta api tu, kita dapat lihat dengan jelas rumah ini duduk secara tersusun di sepanjang laluan tersebut. Okey, sebagai contoh kita tengok ni. Pertempatan sepanjang Sungai Rajang di Sarawak dan juga di kawasan pesisir pantai Marang di Terengganu. Okey, baik. Sekarang ni kita akan masuk kepada breakout room. Anda semua dah bersedia? Okey, saya dah pun tetapkan kumpulan-kumpulan semua. Okey, semua dah berada dalam breakout room masing-masing. Minta tolong respon. Angkat tangan. Adakah anda semua telah berada dalam breakout room? Okey, terima kasih atas respon. Okey, sekarang ini saya akan bagikan masa lebih kurang 3 minit. Tadi saya minta maaf sebab tertekan awal. Okey, sebab benda ni dia dah auto setting masa. Saya tertekan, saya ingatkan nak pergi pada ruangan room lain. Tertekan pula benda ni jadi start. Okey, jadi saya berikan anda masa lebih kurang 3 minit untuk bincang dekat dalam kumpulan. Dan selepas itu anda akan kembali semula, selepas saya panggil semula anda semua, kembali ke dalam room kelas kita dan anda akan bermula dengan sesi pembentangan. Boleh Okey, sekarang ni kita akan masuk semua ke dalam room masing-masing. InsyaAllah saya akan masuk ke dalam room mana-mana untuk dengar anda punya sesi perbincangan. Okey, baik. Jom kita tengok dalam room ini. Okey, baik. Alhamdulillah kita semua dah berada balik di sini untuk aktiviti pembentangan. Kita ada ni agak terhad. Okey, sambil-sambil tu kita nak boleh mulakan Semua dah bersedia, sila raise hand. Anda semua telah bersedia. Okey, terima kasih Nabil Rusdan. Okey, baik. Sekarang saya nak jemput kumpulan pola pertempatan berpusat untuk buat pembentangan beliau. Anda diberikan masa lebih kurang 1 minit untuk tunjukkan hasil pembentangan. Dalam masa yang sama untuk ahli-ahli kumpulan yang lain, tolong tengok dekat ruangan chat, saya dah letakkan Padlet. Okey, jadi Padlet tu awak boleh upload hasil model dan juga slide presentation yang telah pun anda hasilkan sambil-sambil kelas kita berjalan. Okey, saya nak jemput siapa ni? Siapa yang sukarela nak mulakan pembentangan pada hari ini? Silakan. Saya. Okey, silakan Nabil Rusdan Okey, terima kasih. Okey. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Nabil Rusdan untuk buat pembentangan beliau. Okey, boleh pin. Okey, dalam masa yang sama untuk ahli-ahli yang lain anda boleh cuba untuk isi maklumat dekat ruangan Padlet yang saya dah kongsikan tu. Okey, upload gambar, model dan juga slide presentation. Okey, dipersilakan Nabil Rusdan. Cikgu nampak kan? Nampak. Okey. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Rusdan, Muhammad Aziz daripada kumpulan 2.
Pada kali ini saya akan membentangkan subjek geografi iaitu pola pertempatan berpusat. Iaitu di bab yang ke-9. Baiklah. Pertama, kita akan tahu ciri-ciri pertempatan berpusat. 1. Rumah-rumah dan bangunan-bangunan dibina rapat-rapat dan kelihatan padat. Nombor 2. Pertempatan berpusat mempunyai tanda panduan seperti simpang jalan, mempunyai sekolah, pusat kesihatan dan tempat beribadat. Dan yang ketiga, bangunan didirikan dengan susun atau berlapis dan rapat. Contoh pertempatan berpusat yang pertama adalah di Sungai Besi, di mana di sana terdapat kemudahan seperti Klinik Kesihatan Sungai Besi, Balai Polis Sungai Besi, Pejabat Pos Sungai Besi, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan Masjid Jami' Sungai Besi. Dan contoh pertempatan kedua yang terakhir sekali iaitu di Cyberjaya, dan di sana terdapat kemudahan seperti Klinik Cyberjaya, Balai Polis Cyberjaya, Pejabat Pos Cyberjaya, Mutadara Aman Sekolah Cyberjaya dan Masjid Cyberjaya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas persembahan pembentangan yang cukup-cukup menarik daripada Nabil Rusdan. Okey, memandangkan Sama-sama, masa kita agak terhad, boleh tak kita terus kepada pola pertempatan yang seterusnya? Sebab saya takut nanti tak sempat nak habiskan, jadi kita nak selesaikan dulu aktiviti kita. Okey, selepas pola pertempatan berpusat, siapa nak sukarela bentangkan hasil model yang berikutnya? Silakan. Umur, okey, tahniah Umur. Okey, dijemput Umur Amnah untuk mempamerkan hasil kerja Umur Amnah untuk aktiviti kali ini. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Nampak tak cikgu? Okey, tengah loading. Okey, baik. Dah nampak dah. Okey, Amnah nak bentangkan berkaitan dengan pola pertempatan apa ni? Selirak cikgu. Oh, bersedia. Okey, silakan. 1 minit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pertempatan selirak. Ciri-ciri pertempatan selirak ialah bangunan atau rumah dibina jauh-jauh antara satu sama lain. Kelihatan berselerak dan kawasannya ialah kawasan kampung, kebun kecil, kebun getah dan sayur. Pertempatnya adalah salah satu contoh pertempatan yang terletak di Pendang, Kedah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Maaf cikgu tapi cikgu Tak dengar cikgu tahu kat mic kau. Robi, saya lupa nak tekan mic tadi sebab tadi tak nak ganggu awak. Okey, sekarang tahniah kepada semua, berikan tepukan kepada Nabil Rusdan dan juga Umar Amnah atas keberanian mereka mempamerkan hasil kerja mereka. Okey, dijemput sekarang. Siapa yang berminat untuk nak tunjukkan hasil kerja anda? Silakan. Pertempatan yang seterusnya, siapa? Muhammad Najmi Kuadir. Okey, silakan Najmi. 1 minit. Ya, Najmi boleh dengar tak Najmi? Okey, silakan. Okey, baik. Ada masalah tak Najmi? Boleh Okey, take your time. Okey, silakan Najmi. Najmi boleh tak Najmi? Okey, boleh tak kita bagi laluan kepada yang lain sebab saya faham ni Najmi ni selalu ada masalah coverage yang tak berapa cantik. Okey, saya nak silakan yang seterusnya. Siapa yang nak bentang? Silakan. Okey, Amal Wajidi, silakan Amal. Terima kasih kerana dapat bantu rakan anda. Silakan. Sabar ya cikgu. Okey, tak apa. Boleh nampak tak? Boleh. Okey, dah nak keluar dah tu.
Okey. Okey, dapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 6 ingin menunjukkan slide tentang pertempatan berkelompok. Antara ciri-ciri pertempatan berkelompok adalah terbentuk apabila rumah dan bangunan tersusun dengan rapat dan padat antara satu sama lain. Kebanyakannya terdapat di kawasan felda dan muara sungai. Tiada tanda panduan yang nyata seperti pola berpusat. Bangunan dan rumah kurang padat dari pertempatan berpusat. Okey, baik. Ini adalah contoh pola pertempatan berkelompok. Ini pula adalah contoh gambaran pertempatan berkelompok. Pertempatan berkelompok di Malaysia ialah Felda Terolak, Perak, Felda Air Tawar, Johor dan Felda Sahabat, Sabah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ahmad Wajidi atas persembahan yang sangat-sangat menarik. Okey, tepukan kepada Ahmad Wajidi. Tahniah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pola pertempatan yang terakhir. Siapa nak buat pembentangan? Silakan. Siapa buat pembentangan apa ni yang tinggal? Berjajar. Okey, silakan. Siapa yang nak buat pembentangan? Boleh tak daripada ahli-ahli kumpulan? Tiada ke? Okey, kalau tak ada tak apa. Kita terus kepada sesi yang seterusnya. Saya faham ni mungkin ada masalah teknikal. Okey, baik. Hari ini saya nak bawa awak semua, kita akan menaiki kapal terbang seperti biasa setiap minggu. Pastikan anda semua ada pasport masing-masing. Okey, jangan lupa Okey, kita akan lihat secara pandang darat fizikal daripada penggunaan Google Map. Okey, sebagai contoh ni nak supaya awak dapat faham dengan jelas bagaimana bentuk pola pertempatan sebenar kita. Okey, kita ambil sebagai contoh iaitu Bandar Senawang. Okey, kita cuba terbang ke Bandar Senawang. Terletak di Negeri Sembilan. Okey, kita cuba fokus dengan lebih dekat. Okey, anda semua boleh nampak paparan saya. Okey, jelas di sini di kawasan Bandar Senawang ini merupakan kawasan bandar yang berpusat. Bandar yang berpusat pula. Minta maaf kesasut. Pola pertempatan berpusat yang mana kita dapat fokus banyak pertempatan dibina di sekitar kemudahan infrastruktur utama. Antara contoh, di sini kita ada nampak apa ni? Siapa boleh bagi tahu ni? Apa benda ni? Kawasan apa? Siapa nak respon? Kawasan perindustrian. Iaitu kawasan perindustrian. Bagus. Okey, ini adalah kawasan perumahan yang berhampiran. Jelas di sini kenapa pola pertempatan berpusat tertumpu pada kemudahan-kemudahan infrastruktur yang lain. Sebagai contoh, kita ada yang berhampiran, kita ada Giant, kita ada Maidin dan banyak lagi bangunan-bangunan yang berfungsi. Okey, kita lihat pula kepada pola pertempatan berjajar. Sebagai contoh, kita tengok kepada Sungai Rajang. Okey, Sungai Rajang terletak di mana? Sungai Rajang terletak di Sarawak. Okey, baik. Kita tengok. Fokus, nampak kan? Okey, tunggu masa nak landing. Nak turun kat mana ni? Sanhok ke? Erangel ke? Kat mana? Dia tak respon. Kat mana? Miramar. Miramar. Okey, ada rupa Miramar ke? Tak ada kan? Okey, di sini kita dapat lihat pertempatan yang dibina sepanjang sungai. Boleh jelas nampak ni contoh dia. Ni dah bahagian pedalaman lah ni. Biasanya awak boleh jumpa lokasi-lokasi ni berhampiran dengan kawasan-kawasan berhampiran dengan bandar. Kita boleh tengok okey di sini. Siapa boleh nampak kan? Nampak tak pertempatan berjajar di sepanjang sungai. Okey, jelas boleh nampak. Nanti kalau ada masa boleh Google Map. Awak gunakan fungsi Google Map untuk teroka kawasan-kawasan ini. Okey, baik, kita lihat kepada lokasi pertempatan berkelompok khususnya di kawasan Felda. Kita terbang kepada Felda. Mana kita nak pergi? Felda Jelai. Okey, Felda Jelai sebab terletak di Negeri Sembilan. Ni kita fokuslah kepada kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Negeri Sembilan. Banyak lagi Felda-Felda dekat Malaysia. Okey, jadi inilah antara pola-pola pertempatan yang terdapat di kawasan Felda. Dalam masa yang sama sebenarnya kita dapat lihat bagaimana
bentuk muka bumi kita diteroka. Okey, ini sebagai contoh. Sebagai contoh pola pertempatan yang terdapat di felda felda Kepis ni. Ini berhampiran dengan felda Jelai lah. Terletak di Tampen Negeri Sembilan. Okey, awak nampak tak dia berkelompok. Berkelompok. Untuk makluman, yang duduk dalam tepi-tepi jalan ni, ini bukan pertempatan berjajar. Pertempatan ini lebih kepada pertempatan berkelompok kerana faktor dasar governance. Okey, jelas Kemudian kita nak pergi ke Pendang Kedah. Okey, bagus. Terima kasih atas respon. Okey, kita tengok di Pendang Kedah. Kita nak kaitkan dengan pertempatan berselerak. Okey, boleh nampak tak? Boleh respon. Okey, kita nampak di sini begitu banyak pertempatan rumah yang dibina secara berselerak. Ni merupakan kawasan apa ni? Siapa nak respon? Ni kawasan apa ni? Pertanian. Kawasan pertanian, iaitu kawasan pertanian padi. Cuma gambar Google ni dah selepas waktu tuaian padi lah. Jadi kita tak dapat tengok keindahan alam semula jadi yang sebenar dia. Okey, baik. Selesai kita dah teroka kepada gambar di Google tadi. Okey, sekarang saya nak bawa anda sebentar. Okey, sebentar ya. Tadi dah tertutup. Sebenarnya saya dah buka sekejap. Okey, kita lihat sekejap video berkaitan dengan pola pertempatan yang terdapat di Malaysia. Saya harap dapat kita habiskan dalam masa sedikit lagi. Okey, sebab tadi agak delay sebab saya ada tersilap tekan tadi. Okey, kita tengok sama-sama video ini. Kalau tak nampak tolong madamkan ya. Okey. Selamat datang ke channel Cikgu Nas.
Okey, baik. Kita dah dapat lihatkan semua berkaitan dengan video-video tadi. Ada 4 pola pertempatan. Okey, baik. Kita terus kepada aktiviti quizzes. Ini adalah aktiviti untuk kita membuat penilaian terhadap apa yang awak dah pelajari pada hari ini, sebab memandangkan masa dah tak begitu banyak. Okey, awak cuba klik pada quizzes tu. Kita akan mulakan dalam tempoh 1 minit. Okey, saya berikan masa lebih kurang dalam 2 minit untuk jawab aktiviti tersebut. Okey, kalau tak ada masalah apa-apa, terus masuk ke dalam quizzes. Okey, baik, boleh Ada sebarang masalah? Ada soalan nak tanya tak? Cikgu, Ya, saya. kod. Oh, cikgu invalid. 573-704. Kalau tekan tu boleh terus masuk tak? Invalid. Invalid. Tak Tak. dapat Alamak, sekejap alamak. Ni semua jadi macam ni pula. Sekejap Okey, bagi saya masa sekejap sebab benda ni dah terkeluar pula. Semua serba tak jadi pula hari ni. Okey, bagi saya sedikit masa ya. Okey, boleh dapat tak? Tu apa ni aktiviti link yang baru. Boleh tak? Boleh. Respon, okey, masukkan nama. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar saja lagi. Okey, tolong bagi kerjasama. Okey, dah berapa orang dah? Kita dah ada hampir 13 orang. Okey, sila bergerak pantas. Okey, kita baru ada 17 orang. Mana lagi ni? Tolong cepat. 10.30 saya terpaksa mulakan sebab kita dah delay masa ni. Nanti untuk kalau yang tak dapat masuk, nanti kita buat aktiviti ni kemudian ya. Okey, tolong respon kepada yang masih belum dapat masuk. Respon. Okey, ada masalah internet ke Farish? Sebab line awak semua tak berapa cantik kan? Okey, mungkin ada tersangkut untuk quizzes. Boleh tak saya teruskan untuk aktiviti ni? Boleh Mohon respon. Boleh cikgu. Boleh Okey. Kita akan mulakan. Saya bagi masa tempoh lebih kurang 2 minit untuk selesaikan. Setelah selesai terus berada di dalam Google Meet. Google Meet balik Jangan keluar je, kita tak habis lagi. Okey, boleh mula sekarang.
Okey, baik. Kita dah dapat lihat sebenarnya kita dah ada pemenang. Okey, kembali semula ke skrin utama. Semua masih berada bersama saya. Okey, baik. Cuba tengok dekat ruangan pool tu. Saya nak cepatkan aktiviti ni sebab kita dah melangkau masa sepatutnya. Sebab tadi dah ada berlaku masalah teknikal dan ada kawan awak tak dapat nak buka presentation, jadi dah delay sedikit masa. Okey, tengok dekat bahagian ruangan pool tu saya ada tanya soalan yang ketiga. Okey, berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini dan juga berdasarkan apa yang kita dah belajar melalui perkongsian video dan sebagainya, adakah anda telah pun memahami objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu berkaitan dengan pola pertempatan di Malaysia? Okey, sekiranya anda dapat memahami dengan baik, boleh tanda pada ya. Sekiranya memerlukan bimbingan yang seterusnya, tanda pada tidak. Nanti insyaAllah kita akan cuba buat kelas tambahan untuk yang sesi yang berikutnya ya. Okey, baik. Kita sebenarnya dah menghampiri waktu, dah melebihi waktu. Okey, kita nak cuba refleksi apa yang kita dah cuba, yang kita dah pelajari pada hari ini. Okey, memandangkan ada beberapa aktiviti tu kita agak tertekan sedikit. Okey, sebab ter-left group dan sebagainya. Okey, baik. Kita lihat untuk aktiviti pada hari ini, alhamdulillah kita telah pun berjaya mempelajari dua subtopik utama. Okey, dua objektif utama kita, iaitu yang pertamanya untuk apa? Menyatakan dua jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia. Okey, kemudian yang ketiga, yang keduanya kita dah mempelajari pola pertempatan di Malaysia. Boleh tak saya minta seseorang untuk bagi refleksi apa yang dia faham untuk sesi pembelajaran pada hari ini? Silakan. Siapa nak cuba? Ada tak sesiapa nak cuba untuk terangkan yang dia dah pelajari, apa yang dia dipelajari pada hari ini? Silakan. Okey, Akif Faizal. Silakan Akif. Ada pertempatan bandar dan luar bandar. Lepas tu pertempatan ada berpusat, berkelompok, berjajar dengan berselera. Okey, baik. Terima kasih Akif. Nampaknya alhamdulillah Akif dah berjaya memahami objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akif dapat jawab dengan baik dan saya harap semua daripada satu islah dapat jawab dengan baik dan faham apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, baik. Ada tak apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan tajuk bab yang ke-9 ni? InsyaAllah kita akan sambung untuk sesi yang berikutnya, iaitu kita akan mengetahui, mempelajari fungsi-fungsi pertempatan khususnya di Malaysia. Okey, untuk tajuk ini 9.1 dan juga 9.2. Ada sebarang soalan nak tanya? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Saya harap kalau katakan tidak ada soalan, saya menganggap yang anda semua telah pun faham apa dia objektif yang kita pelajari pada hari ini. Okey, baik. Sebelum terlupa, saya nak terangkan aktiviti dekat Quizizz tadi adalah aktiviti penilaian untuk pentadsiran TP2 dan juga TP3. Alhamdulillah, tahniah kepada yang telah berjaya join. Untuk yang tak berjaya join tu, tak apa, jangan risau. Kita buat aktiviti di luar talian. Jangan risau. Saya tak ada masalah. Okey, kita nak cuba tutup sesi PDP kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita dah tengok apa objektif pembelajaran. Yang seterusnya saya nak ingatkan, okey, jangan lupa sesi yang berikutnya kita akan masuk kepada 9.3 dan saya minta tolong siapkan buku aktiviti dan juga buat nota buat nota seperti biasa. Dan kemudian nanti macam biasa submit awak punya paparan buku kerja tu dekat dalam ruangan Padlet yang saya dah sediakan dekat dalam Google Drive tu sebagai bukti anda telah pun melaksanakan pentadsiran PBD untuk TP1, TP2 dan TP3 hari ini. Okey, ada apa-apa soalan? Tiada? Tiada. Okey, terima kasih semua atas kehadiran pada hari ini. Tahniah saya ucapkan kerana semua berjaya untuk hadir pada hari ini. Saya serahkan kepada Izzuddin. Izzuddin ada, Izzuddin? Ada cikgu. Okey, sebelum itu kita tutup sesi PDP kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-As innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Nasruddin. Ya, saya. Cikgu Nasruddin. Ya, saya.
Minta tolong anak-anak ni kekal sekejap dalam tempoh 10 minit. Okey, baik. Okay, Cikgu Nazuddin boleh masuk balik tak? Boleh. Nanti Minta Cikgu Nazuddin live sekejap. okey, baik. Okey, minta Boleh maaf berhenti record lah. sebab apa ni delay masa tadi sebab ada masalah teknikal. Tak apa. Apa stop recording dulu. Okey, baik. Bagi kami bersama dengan anak-anak ni kejap lah. Okey, baik.